Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Lina Arvina binti Ahmad, nombor matrik 268167, akan memulakan perbentangan pengenalan terhadap organisasi Tenaga Nasional Berhad. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Arif Aizuddin bin Azlan dan rakan-rakan sekalian. Berikut adalah ahli dalam kumpulan kami yang akan bergilir-gilir menyampaikan pembentangan kumpulan kami. Tenaga Nasional Berhad bermula dari penubuhan Lembaga Elektrik Pusat iaitu LLP pada 1 September 1949. Lembaga pengarah yang dilantik ketika itu telah mempertimbangkan 3 projek di bawah Jabatan Bekalan Elektrik pada 1 April 1946 iaitu Stesen Jana Kuasa Jambatan Konot, projek hidroelektrik Cameron Highland dan pembangunan grid kebangsaan. Pada ketika itu, LLP telah memiliki 34 buah stesen jana kuasa dengan kapasiti penjanaan 39.88 MW. LLP juga memiliki sistem penghantaran dan pengagihan yang bernilai RM30 juta, mempunyai pelanggan seramai 45,495 orang. LLP juga ketika itu telah merekrut 2,466 orang pekerja. Lembaga Elektrik Pusat LLP telah dijenamakan semula sebagai Lembaga Elektrik Negara LLN pada 22 Jun 1965 dan melaksanakan grid nasional yang merupakan rangkaian penghantaran elektrik utama yang menghubungkan penjanaan, penghantaran, pengedaran dan penggunaan elektrik di Malaysia. Pada ketika itu juga, LLN telah membina loji penjanaan elektrik yang meliputi hampir keseluruhan Semenanjung Malaysia secara berperingkat dengan pembinaan loji di Pakar Terengganu, Temenggor, Kenering, Bersia dan Batam Padang di Perak, Jambatan Konot, Kapar dan Serdang Selangor, Cameron Highland di Pahang, Perai di Pulau Pinang, Port Dickson di Negeri Sembilan, Pergau di Kelantan, Pasir Gudang di Johor dan di Melaka. Kemudian, menjelang tahun 1980-an, bekalan elektrik oleh LLN telah meliputi seluruh Semenanjung dengan mengambil alih beberapa syarikat di Kedah, Perak dan Negeri Sembilan iaitu syarikat Perak River Hydro Power Electric PRHAP dan anak syarikatnya Kinta Electrical Distribution Cooperated Limited, Perbandaran Pulau Pinang dan Hutton Batch Limited. Dasar penswastaan yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan pada tahun 1983 telah menyenaraikan organisasi ini sebagai salah satu entiti yang akan menjalani transformasi kerajaan menjadi badan swasta. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Syafiq bin Hairul Anwar, student ID 268197, akan meneruskan pembentangan mengenai objektif, aspirasi dan nilai dalam penubuhan Tenaga Nasional Berhad, cadangan dan seterusnya. Kesimpulan 1.2. Objektif, aspirasi dan nilai dalam penubuhan Tenaga Nasional Berhad. Objektif: together we brighten life through innovative and sustainable solution towards a better world. TNB menenangkan objektif atau tujuan penubuhannya adalah untuk memberi kehidupan yang lebih kepada pelanggannya melalui teknologi dan inovasi terkini agar semua pelanggan, terutamanya rakyat Malaysia, dapat menggunakan kemudahan yang disediakan oleh pihak TNB dan kerajaan dengan lebih baik. Aspirasi: to be a leading provider of sustainable energy in Malaysia and internationally. Aspirasi TNB yang dinyatakan dalam portal rasmi mereka ialah untuk menjadikan peneraju utama pembekalan tenaga di Malaysia dan peringkat antarabangsa. Hal ini telah ditunjukkan melalui penggunaan sumber teknologi elektrik yang dinikmati oleh hampir seluruh rakyat Malaysia kecuali di Sarawak serta penglibatan TNB di negara luar seperti United Kingdom, Kuwait, Turki, Arab Saudi, Pakistan, India dan Indonesia. Nilai utama. Dalam portal rasmi TNB, nilai utama yang diterapkan adalah integriti, kolaboratif, professionalism, customer centricity, forward thinking and mindfulness.
Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Habibah Maulad Omar, student ID 267317, akan meneruskan pembentangan mengenai isu dalam tenaga nasional berhad. Isu dalaman tenaga nasional berhad. Yang pertama, tiada pusingan kerja. TNB mementingkan pengkhususan dalam pekerjaan. Sebagai contoh, jurutera dan juruteknik akan terlibat dalam bidang teknikal. Manakala, accountant akan terlibat dalam bidang kewangan pejabat kerana memerlukan kemahiran dan ilmu yang berkaitan dengan bidang tersebut. Namun, bagi bidang tugas seperti pembaca meter dan kerani, hanya memerlukan tahap kelulusan minimum dan kebolehan untuk melakukan kerja tersebut sahaja. Keperluan untuk menukar bidang tugas amat terhad kerana kebolehan dan kemahiran juga terhad. Rutin kerja yang berulang akan menyebabkan pekerja hilang motivasi dan tidak bersemangat untuk bekerja. Isu kedua ialah portal yang tidak mesra pengguna. TNB menyediakan portal yang boleh diakses secara dalam talian untuk memudahkan pelanggan melakukan beberapa transaksi tanpa perlu hadir berurusan di cawangan-cawangan terdekat. Namun, kecanggihan teknologi tidak menjanjikan kelancaran sesuatu pekerjaan. Pelanggan sering membuat aduan mengenai kesukaran mereka untuk berurusan secara digital seperti urusan pembayaran bil dan permohonan meter baru. Oleh itu, pekerja yang bertugas untuk menangani aduan dan mengendalikan sistem portal tersebut menerima kecaman dari orang ramai. Dan hasil dari tekanan tersebut akan membuatkan pekerja yang terlibat melakukan perkara yang tidak sepatutnya, seperti bertindak tidak mesra dengan pelanggan. Hal ini akan menjejaskan imej syarikat di mata pelanggan. Pada tahun 2019, TNB menerima 36 kompaun kerana isu bil elektrik yang tinggi akibat gangguan dalam sistem TNB. Isu ketiga ialah keselamatan pekerja. Umum mengetahui bekerja bersama TNB merupakan salah satu pekerjaan yang meletakkan risiko keselamatan di hadapan. Beberapa kes renjatan elektrik pernah terjadi dan dilaporkan di media akhbar. Bukan setakat itu saja, media sering melaporkan pekerja pembaca meter yang cedera akibat serangan binatang peliharaan seperti anjing. Isu keselamatan dan kemalangan di tempat kerja sentiasa berlaku walaupun pihak TNB sudah memberitahu dan memberikan latihan dan menyediakan peralatan keselamatan untuk para pekerja mereka. Isu keempat ialah pengurangan pekerja. TNB merupakan salah satu organisasi yang memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimum. Kebanyakan peralatan yang digunakan adalah mengikut perkembangan teknologi yang terkini kerana lebih praktikal dan menjimatkan kos. Di samping itu, TNB juga terhadkan pengambilan kerja agar dapat mengurangkan penglibatan tenaga buruh dan menjimatkan kos. Assalamualaikum, nama saya Nur Hadijah binti Omar, student ID 267320, akan meneruskan pembentangan mengenai analisis persekitaran luaran tenaga nasional berhad. Kuasa tawar-menawar pelanggan. Pelanggan berskala besar boleh melakukan ini sebagai taktik individu, menekan pembekal mereka ke dalam tawaran yang lebih baik. Namun pelanggan TNB mungkin tidak dapat menggunakan teknik ini untuk mendapatkan perkhidmatan sumber bekalan elektrik kerana umum tahu sumber elektrik menggunakan tenaga seperti gas yang tidak dapat diperbaharui dan menggunakan teknologi yang tinggi dan mahal. Oleh itu, pelanggan tidak dapat masuk campur dalam urusan penentuan harga. Kerajaan juga berperanan dalam memberikan subsidi kepada rakyat dan melakukan pemantauan harga sekiranya berlaku sebarang kenaikan taraf persekitaran industri. Terdapat 5 komponen utama iaitu pengguna, kemasukan baru, pesaing, pengganti dan pembekal. Komponen ini dibangunkan melalui model Porter's 5 Force. Persaingan kompetitif antara pesaing sedia ada. Persaingan boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Bentuk persaingan pertama adalah pada peringkat produk.
Sebagai contoh pesaing utama TNB di Malaysia ialah Sarawak Energy. Sarawak Energy merupakan pembekal utama sumber bekalan elektrik kepada 750,000 pelanggannya di seluruh Sarawak dan Kalimantan Indonesia. Sarawak Energy telah beroperasi lebih dari 100 tahun. Kepercayaan kuat dari Kerajaan Negeri Sarawak dan rakyatnya kepada syarikat ini agar terus beroperasi di Negeri Sarawak. Sarawak Energy lebih memahami sosiologi, geografi dan demografi Sarawak. Oleh itu, ia dikatakan lebih sesuai untuk penduduk Sarawak menggunakan perkhidmatan Sarawak Energy berbanding mempertimbangkan peranan khusus dan pembangunan teknologi dalam sektor dan organisasi, serta penggunaannya lebih luas, arah aliran dan perubahan dalam teknologi. TNB sentiasa menggunakan dan mengikuti arus perubahan dalam teknologi, membekalkan sumber tenaga elektrik kepada pelanggannya. Penggunaan teknologi maju diamalkan oleh TNB menjadi aras utama TNB, meluaskan kuasa perniagaannya sehingga ke negara luar seperti Turki, United Kingdom dan Kuwait. Termasuk dalam analisis ini ialah demografi, taburan umur, sikap budaya dan tempat kerja serta trend gaya hidup. Faktor sosial yang dilihat akan mempengaruhi perkhidmatan TNB ialah trend gaya hidup. Kini semakin ramai orang mementingkan penjagaan alam sekitar. Beberapa pendapat menyatakan penggunaan sumber elektrik menyebabkan pembaziran sumber dan menjejaskan alam sekitar. Dan alternatif kepada sumber elektrik ialah tenaga solar dan angin. Terdapat kemungkinan untuk rakyat beralih mengguna sumber dari tenaga solar atau angin kerana ianya lebih praktis dan menjimatkan, di mana penggunaan solar hanya memerlukan kos untuk memasang panel solar sahaja dan tiada keperluan untuk membayar bil kerana dikendalikan oleh menyasarkan faktor utama kadar faedah dan pertukaran, pertumbuhan ekonomi, penawaran dan permintaan, inflasi dan kemelesetan. Sumber elektrik merupakan keperluan utama dalam kehidupan seharian. Oleh itu, rakyat tiada pilihan untuk tidak menggunakan sumber elektrik. TNB juga merupakan pengeluar atau pelopor utama yang menawarkan perkhidmatan ini kepada rakyat di Semenanjung, Labuan dan Sabah. Oleh itu, mana-mana perubahan dalam ekonomi seperti kemelesetan ekonomi atau inflasi tidak akan memfokuskan pada bidang di mana dasar kerajaan atau perubahan dalam perundangan mempengaruhi ekonomi, industri khusus dan organisasi yang berkenaan. Sebagai contoh, pihak kerajaan memperkenalkan dasar gaji minimum, iaitu RM1,500 turut mempengaruhi TNB. Ini adalah kerana TNB mempunyai 30,000 orang pekerja di seluruh negara. Perubahan dasar ini melibatkan perbelanjaan yang besar, namun terpaksa dilakukan memandangkan perkara tersebut telah menjadi dasar baharu kerajaan dalam sistem gaji minimum. Perubahan dalam gaji minimum ini seiring dengan beberapa peraturan dan pertambahan bidang tugas bagi memberi impak win-win situation kepada TNB luaran terbahagi kepada dua, iaitu persekitaran umum dan persekitaran industri. Analisis persekitaran umum terdapat 4 komponen, iaitu PEST. P mewakili politik, E mewakili ekonomi, S mewakili sosio-budaya dan T mewakili teknologi. Nama saya Nur Hadijah binti Omar, student ID 267320, akan meneruskan perbentangan mengenai analisis persekitaran luaran tawar-menawar pembekal. TNB tidak mempunyai rangkaian pengedaran barang dan perkhidmatan. Pembekalan sumber tenaga elektrik disalurkan secara terus kepada pengguna akhir tanpa ada lapisan pengedaran yang lain seperti pembekal dan orang tengah. Ancaman pendatang baru. Antara faktor yang menyebabkan kemasukan pesaing baharu ke dalam industri ialah daya tarikan pasaran, termasuk potensi keuntungan atau faedah lain. Pesaing baharu mungkin mempunyai skala ekonomi yang lebih baik, teknologi yang lebih baharu, struktur kos yang lebih rendah, reputasi jenama sedia ada atau kelebihan perbezaan yang lain.
Ancaman pengganti. TNB juga tidak terkecuali dari persaingan dan dari barang pengganti. Alternatif lain kepada sumber elektrik yang dibekalkan oleh TNB ialah tenaga solar yang boleh didapatkan di mana-mana sahaja. Malah kerana keadaan geografi dan suhu yang sangat sesuai serta kos yang lebih rendah, penggantian kepada tenaga solar sangat praktikal. Oleh yang demikian, tidak mustahil jika tenaga solar boleh menjadi pesaing atau pengganti kepada sumber elektrik. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Umi Kalsum binti Azmi. Student ID 267422 akan meneruskan pembentangan mengenai analisis persekitaran dalaman tenaga nasional berhad. Analisis persekitaran dalaman. Analisis persekitaran dalaman digunakan untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dalam organisasi. Komponen yang terdapat dalam analisis ini ialah pengurusan, pemasaran, kewangan, operasi, pengurusan sumber manusia dan teknologi. Pengurusan. 4 komponen utama dalam pengurusan ialah merancang, mengorganisasi, mengetuai dan mengawal. Keempat-empat komponen ini dapat dilihat melalui Pelan Strategik 10 tahun TNB iaitu Reimaging TNB RT yang dilancarkan pada tahun 2016. Kandungan pelan strategik ini lengkap dengan 4P yang ditegaskan dalam modul pengurusan. Pemasaran. 4P dalam pemasaran campuran ialah produk, harga, pengedaran dan promosi. TNB mengeluarkan perkhidmatan bekalan elektrik kepada industri, komersial dan kediaman. Harga ditentukan melalui penetapan tarif elektrik dan dikawal oleh pihak kerajaan melalui Akta Bekalan Elektrik 1990. Pengedaran merupakan cara atau kaedah pengeluar untuk mengedarkan atau menyampaikan produk atau perkhidmatan mereka kepada pengguna akhir. TNB tidak menggunakan sistem pengedaran kerana bekalan elektrik disampaikan terus kepada pengguna mengikut grid yang telah dirangka oleh pihak TNB seperti grid nasional yang dirangka untuk memastikan setiap rumah kediaman mendapat bekalan elektrik yang mencukupi. Manakala bagi promosi, TNB tidak memerlukan promosi besar-besaran memandangkan perkhidmatan utiliti merupakan keperluan bagi setiap rumah dan industri. TNB juga bersifat monopoli di mana tiada pesaing yang menyediakan perkhidmatan yang sama kepada pelanggan. Kewangan. TNB merupakan organisasi yang sangat kukuh dari segi kewangan. TNB menjana keuntungan sebanyak 3.86 bilion bagi tahun kewangan yang berakhir pada 31 Disember 2021 iaitu peningkatan sebanyak 3.62 bilion berbanding tahun 2020. Operasi. Operasi TNB ialah bermula dari penjanaan sumber elektrik dari gas asli dan empangan hidro. Penghasilan sumber elektrik disampaikan kepada pengguna akhir melalui rangkaian grid yang menggunakan kabel dan tiang dan bersambung antara satu sama lain sehingga membentuk satu rangkaian yang menghubungkan kotak jana kuasa dengan rumah kediaman atau tempat industri seperti kilang dan sebagainya. Operasi ini memerlukan tenaga kerja mahir dan mempunyai latihan yang mencukupi. Pengurusan sumber manusia. TNB merekrut pekerja mahir dan separa mahir untuk bekerja dalam industri ini kerana pekerjaan seperti jurutera dan juruteknik memerlukan kemahiran dan kepakaran dalam bidang kejuruteraan elektrik yang tidak dimiliki oleh semua orang. Pemilihan pekerja dibuat berdasarkan kelulusan dan kemahiran melalui kursus dan latihan sedia ada bagi setiap pekerja yang memohon pekerjaan di TNB. Pengambilan pekerja tidak dibuat berdasarkan kuota, ia dibuat berdasarkan keperluan dalam sesebuah unit atau jabatan di dalam TNB. Teknologi. TNB menggunakan kepakaran dan kecanggihan dalam teknologi kejuruteraan elektrik untuk menjana sumber elektrik. TNB menggunakan teknologi hidroelektrik untuk menghasilkan tenaga elektrik. Konsep empangan hidro digunakan bagi menjaga kelestarian alam sekitar dan lebih menjimatkan kos.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Azrin Hayati binti Abdul Wahid, student ID 267451. Akan meneruskan pembentangan mengenai kaedah yang bersesuaian kepada tenaga nasional berhad. Analisis SWOT tenaga nasional berhad. Kekuatan, TNB merupakan pelopor utama kepada industri elektrik di Malaysia. TNB telah wujud sejak tahun 1920-an. TNB mendapat suntikan modal dari Khazanah Nasional yang mana mempunyai kewangan aset yang sangat tinggi. Oleh itu, TNB mampu untuk menyediakan perkhidmatan bekalan elektrik yang sangat baik kepada masyarakat. TNB juga tiada pesaing yang kuat memandangkan TNB telah lama bertapak dalam industri dan telah menyediakan perkhidmatan bekalan elektrik kepada hampir semua penduduk di Malaysia kecuali Sarawak. TNB juga mempunyai ramai pekerja yang mahir dan mempunyai kemahiran dalam bidang tersebut. Kelemahan, TNB menggunakan sumber dari gas asli yang tidak diperbaharui sebagai sumber tenaga elektrik. Penggunaan gas melibatkan kos yang sangat tinggi dan memerlukan dana yang sangat besar. TNB juga menggunakan sumber dari empangan hidro di mana lebih murah tapi mempunyai kesan kepada alam sekitar. TNB telah merekrut lebih kurang 30,000 orang pekerja di dalam dan luar negara. Kebanyakan mereka sangat terlatih dan mempunyai kemahiran yang tinggi. Namun, kemahiran mereka hanya tertempu pada bidang tertentu sahaja. Jadi, mereka tiada pusingan kerja atau job rotation. Oleh itu, mereka akan cepat bosan dan tidak mempunyai motivasi untuk bekerja. Selain itu, pekerja juga terdedah kepada isu keselamatan di tempat kerja. Terdapat pekerja yang diserang oleh anjing semasa melakukan kerja membaca meter di rumah kediaman pelanggan. Juruteknik juga terdedah kepada ancaman keselamatan seperti risiko renjatan elektrik semasa melakukan kerja-kerja penyelenggaraan. Seterusnya, peluang. Kajian yang telah dilakukan dan menemui banyak sumber lain yang berpotensi untuk dijadikan alternatif kepada sumber elektrik seperti tenaga nuklear dan tenaga angin. Ia boleh menggantikan atau mengurangkan penggunaan gas dan empangan hidro untuk memenuhi keperluan pelanggan yang sentiasa meningkat. TNB juga terlibat dalam sistem pendidikan negara dengan membina Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dan juga Institut Latihan Sultan Ahmad Shah atau kini lebih dikenali sebagai TNB Integrated Learning Solution di Kajang Selangor, yang mana memberi kelebihan kepada TNB untuk melahirkan jurutera yang berkemahiran tinggi dalam industri. Ekonomi yang semakin berkembang dengan kewujudan banyak industri baharu seperti pembinaan kilang-kilang dan kawasan industri menjadikan keperluan elektrik sebagai keperluan utama kepada kawasan industri baharu. Oleh itu, permintaan terhadap bekalan elektrik sentiasa ada dan membuka lebih banyak peluang kepada TNB. Akhir sekali, ancaman. Penduduk di luar bandar seperti di pedalaman Sabah lebih memilih untuk membangunkan dan menggunakan sumber elektrik dari tenaga solar. Hal ini kerana ianya lebih praktikal dan lebih jimat. Mereka hanya perlu memasang panel solar dan tenaga elektrik sudah boleh disimpan dan digunakan untuk keperluan harian. TNB atau melalui SESB tidak dapat memberikan perkhidmatan bekalan elektrik ke seluruh negeri Sabah memandangkan kedudukan geografinya yang berbukit dan dipenuhi oleh hutan yang masih belum diteroka. Oleh itu, penggantian sumber elektrik itu digantikan dengan tenaga solar. Cadangan. Untuk mengelakkan daripada pekerja merasa bosan dengan rutin kerja yang sama setiap hari, pihak pengurusan TNB boleh membuat pertukaran tempat bertugas di dalam zon yang sama atau negeri yang sama. Kekerapan pertukaran boleh dibuat setiap 3 tahun bertugas. Pertukaran ini boleh mengubah suasana tempat kerja dan mengurangkan kerutinan dalam pekerjaan. Bidang tugas juga boleh diubah sama ada ditukarkan kepada unit atau jabatan yang lebih spesifik dan kecil. Sebagai contoh, bahagian pentadbiran boleh melakukan kerja perhubungan pelanggan seperti menjadi penyambut tetamu atau bahagian dasar dan perundangan kerana ia memerlukan ilmu dan kemahiran yang hampir sama. Pihak TNB juga boleh menganjurkan kursus atau latihan di luar organisasi seperti kursus team building di tempat rekreasi atau pusat peranginan untuk mengekalkan semangat para pekerja. Portal yang sedia ada boleh diberikan kepada vendor lain namun masih di bawah pemantauan dan seliaan pihak TNB.
Kebanyakan server yang dikendalikan oleh vendor berlainan dari pihak organisasi berkenaan adalah lebih efektif dan kurang menerima aduan dari pelanggan. Hal ini kerana pihak TNB merupakan pakar dalam bidang kejahteraan elektrik dan bukan pakar dalam bidang IT. TNB juga hanya perlu melantik vendor yang berkaitan untuk membina dan mengendalikan sistem yang dibangunkan. Hal ini dilihat lebih efektif dan berkesan. Sebagai contoh, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menggunakan sistem e-bantuan bagi mengendalikan bantuan kebajikan secara digital. Vendor yang dilantik oleh pihak JKM ialah syarikat Teknovasi Sendirian Berhad. Kontrak akan diperbarui setiap tahun. Pihak JKM akan memantau dan menilai prestasi vendor melalui aduan yang diterima. Pihak TNB harus sentiasa memberi kursus dan latihan mengenai keselamatan di tempat kerja dan lebih kerap. Hal ini mengelakkan pekerja lalai dari melakukan tugas dan menjaga keselamatan diri sendiri. Pihak TNB juga harus menaik taraf aspek penjagaan keselamatan di tempat kerja. Penguatkuasaan peraturan dan undang-undang di tempat kerja juga harus diperketatkan. Standard Operasi Prosedur SOP juga harus sentiasa diperingatkan dalam bentuk memo, poster bergambar dan perkeliling perkhidmatan. Selain itu, organisasi harus menyediakan peralatan keselamatan seperti kasut keselamatan atau safety boots, sarung tangan penebat elektrik dan sebagainya untuk menjamin keselamatan pekerja semasa menjalankan tugas. Selain itu, TNB harus memperbanyakkan lagi penggunaan meter pintar atau digital bagi mengurangkan risiko keselamatan kepada pembaca meter. Pihak TNB juga boleh memberi allowance tambahan bagi pekerja di bahagian yang mempunyai risiko tinggi seperti allowance kritikal yang diterima oleh kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang bertugas di fasiliti kesihatan KKM. Hal ini boleh memberi sedikit galakan kepada pekerja untuk berkhidmat dengan lebih baik. Kesimpulan, Tenaga Nasional Berhad menghadapi perubahan yang besar setelah dasar penswastaan diperkenalkan. Perubahan dari segi pentadbiran dan perancangan strategik organisasi dapat dilihat melalui keuntungan yang diraih setiap tahun. Perancangan strategik sangat penting dalam sesebuah organisasi, tidak kira sama ada jua saiz perniagaan tersebut. Perancangan strategik digunakan untuk menentukan hala tuju dan objektif setiap perniagaan agar tidak tersasar dari tujuan sebenar dan dapat mengetahui sama ada organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pengurusan strategik menyediakan kaedah dan peralatan yang sesuai digunakan untuk mengukur prestasi dan menguruskan organisasi dengan lebih efektif dan bersistem seperti penggunaan kaedah SWOT, SWOT, analisis PES, TOWS. Pada tahun 2016, TNB melancarkan sebuah plan strategik bagi tempoh 10 tahun yang dikenali sebagai Reimaging TNB ataupun RT. Perkara ini membuktikan TNB mengamalkan pengurusan strategik yang berkesan dalam pentadbiran mereka.